أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qaidud du'a mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Yang dihormati, silakan Al-Fadil, Tuan-tuan Imam, seluruhnya silakan Tuan-tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan izin Allah Ta'ala sekali lagi kita dapat bersama pada kali ini. Lebih dahulu saya memohon kemaafan kelewatan pada pagi ini. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita masuk pasal yang ketiga, muka surat 385. Boleh? Tajuknya bahaya kurang melaksanakan hak-hak rububiyah kepada orang-orang yang arif. Jadi dia punya matan tu panjang lah. Matan tu panjang. Jadi kita terus kepada pendahuluan tu. Daripada pendahuluan, kata musannaf, antara perkara yang paling berbahaya yang dihadapi oleh orang-orang arif billah. Arif mana orang mengenal Allah Ta'ala lah, ialah kurang melaksanakan hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanan, sama ada dengan kurang mengemukakan permohonan atau cuai dalam menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Antara perkara yang paling berbahaya yang dihadapi oleh orang-orang yang arif ialah kurang melaksanakan hak-hak rububiyah, hak-hak yang sepatutnya ditunaikan kepada Allah Ta'ala. Contohnya kurang baik sangkanya Allah Ta'ala, ataupun banyak sangka buruk kepada Allah Ta'ala. Ini antara benda-benda yang antara contoh lah kurang melaksanakan hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanan, sama ada dengan kurang mengemukakan permohonan atau cuai dalam menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Kurang mengemukakan permohonan makna kurang berdoa lah. Kurang mengemukakan permohonan makna kurang berdoa pada Allah, lebih kepada makam asbab. Jadi makam asbab, makam tajrid kan. Maka sebab ni perlukan kepada usaha dan ikhtiar. Makam tajrid ni lebih pada penyerahan di kepada Allah Ta'ala. Makam para wali Allah Ta'ala lah, makam tajrid. Jadi antara perkara yang berbahaya yang dihadapi orang-orang yang arif billah ni, orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala ni, mana kurang berdoa pada Allah, antara contohnya lah, dan cuai dalam menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala ketika mengukuhkan tuntutan terhadap Allah Ta'ala atau cenderung kepada amalan ketaatan kan, dan juga hal-hal keadaan makam, segala makam lah, dan juga hal-hal keadaannya. Dengan itu dia akan menyebabkan pergantungannya kepada Allah menjadi lemah.
lemah pengantungan pada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala cinta kepada orang, contohnya orang-orang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, kan? Tapi kira kita kurang tawakal pada Allah Ta'ala, lebih kepada usaha kita lah. Sedangkan kita dituntut bertawakal, tapi tawakal kena usaha dululah. Ada yang jenis usaha lebih, kan? Doa kurang, usaha lebih, tawakal kurang. Lemah tawakal. Baik. Dalam satu hadis tu berkenaan dengan di akhirat besok, di akhirat besok segala umat-umat akan dibentangkan ataupun akan mencari nabi-nabi mereka lah. Uridan alal umam, dibentangkan di atas segala umat. Ada nabi-nabi yang jumlah umatnya 1 orang saja. Ada nabi-nabi yang umatnya 2 orang atau 3. Ada nabi-nabi yang tiada umat. Ada nabi yang tiada umat. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditunjukkan satu kumpulan manusia yang ramai lah, gelap macam tu kan, di ujung, di ufuk timur, ada yang tekan di ufuk barat. Maka Nabi Muhammad SAW menyangka itulah umat dia. Lalu dia bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, adakah itu umat aku?" Maka Jibril kata, "Itu bukan umat kau. Itu adalah umat Nabi Musa AS." Kemudian Nabi Muhammad SAW ditunjukkan satu umat yang lain dengan jumlah yang lebih ramai daripada itulah, kehitaman gitu. Maka Nabi Muhammad SAW pun tanyalah kepada Jibril, "Ya Jibril, adakah itu umat aku?" Maka Jibril kata, "Itulah umat kau." Dan daripada jumlah umat kau itu yang ramai itu, sedapat 70,000 di kalangan mereka yang masuk syurga bila hisab, tanpa hisab. Yadkhuluna jannah bila hisab. Dan wajah mereka seperti kal qamaril lailatul badri, seperti bulan purnama, seperti bulan pertama tu. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun masuklah ke dalam bilik. Nabi pun masuk dalam bilik. Kemudian para sahabat pun yang mendengar hadis tadi, masing-masing berceritalah berkenaan dengan 70,000 tadi yang masuk syurga tanpa dihisap. Lalu di kalangan mereka ada yang berkata, kemungkinan besar 70,000 itu ialah para sahabat, yang kita lah. Mana para sahabat yang masa itu bersama dengan Rasulullah SAW ketika Nabi menceritakan hadis tadi kepada mereka. Jadi mereka beranggapan kemungkinan 70,000 itu ialah kita lah. Kemudian ada pula yang pendapat menyatakan 70,000 itu adalah anak-anak orang Islam yang mati ketika masih kecil, masih lahir lah. Jadi mereka pun berceritalah masing-masing pendapat ni, pendapat itu dan sebagainya, sebagaimana yang Nabi kata tadi. Dan keadaan menjadi macam hinga-binga, hirup-hirup, pikuk macam tu lah, bising sikit. Kemudian Nabi SAW pun keluar. Bila Nabi SAW keluar, maka Nabi kata, "Apa yang kamu bincangkan? Apa yang bising-bising tadi?" "Kami, ya Rasulullah, bercerita berkenaan dengan apa yang kau cakap tadi, mana 70,000 masuk syurga tanpa hisab." Maka Rasulullah SAW berkata, "Hum allazina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaktawuna." Kan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah orang-orang yang tidak menjampi ataupun minta dijampi. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya kepada kesialan, bersial. Dan orang-orang yang tidak berubat menggunakan besi panas. Kan, tidak berubat menggunakan besi panas. Kan, dan mereka itulah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itu jawapan Rasulullah SAW.
Kemudian ada seorang sahabat bernama Ukasyah. Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, doakan kami supaya kami doakan saya," dia kata saya, "supaya aku masuk daripada kumpulan 70,000. Maka Nabi SAW pun mendoakan untuk Ukasyah. Kemudian ada seorang sahabat lagi berbangkit dan minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku supaya masuk dalam kumpulan 70,000. Maka Nabi menjawab, kan, kamu telah pun didahului oleh Ukasyah. Mana Ukasyah dulu, kemudian masuk dia. Tuan-tuan. Jadi daripada hadis itu, Nabi menyebutkan bahawa ada orang-orang yang bertawakal pada Allah. Siapa orang bertawakal itu? Ialah allazina la yastarqun, orang-orang yang tidak minta dijampi. Maksud jampi itu jampi yang tidak menggunakan ayat Quran lah, dan doa-doa maksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan doa-doa yang maksud daripada Nabi sallam maka dibolehkan, digalakkan. Tetapi ada orang-orang yang walaupun kan ada orang yang sudi mendoakan dia dengan doa-doa yang maksud, kan, doa-doa yang dibolehkan, tapi mereka masih menolak. Masih nolak sebab tingkatan tawakal dia sangat tinggi kepada Allah Ta'ala, lebih penyerahan kepada Allah. Ada orang-orang begitu dan tak salah pun sebenarnya. Kemudian yang kedua, wala yatatayyarun, orang-orang yang tidak percaya pada kesialan. Benda sial lah. Contohnya, oh ini nombor 4 ni sial. Tak bagi separuh pada orang lah, orang Cina kan, non-Muslim dia percaya nombor ni bawa sial. Ataupun ular masuk dalam rumah, sial. Burung hantu, sial. Banyaklah pada benda yang sial. Oh ni anak sial ni, anak pungut ataupun anak luar nikah, ni anak sial. Jadi mereka percaya kepada kesialan, benda sial tadilah. Dalam bahasa Arabnya at-tasyahum. Tasyahum ni mana sial. Kemudian wala yastakun, mana berubat menggunakan besi panas. Tu tak digalakkan lah daripada oleh Rasulullah SAW sendiri, tak menggalakkan. Tuan-tuan, jadi kat situ nampaklah pada kita bahawa ada benda-benda yang dibenarkan dan dibolehkan oleh Islam ini. Dan itulah mereka nanti yang akan masuk syurga tanpa hisab. Dan daripada 70,000 itu pula, ada yang menyatakan bahawa akan memberi syafaat kepada setiap seorang itu, memberi syafaat pada 70,000 yang lain. Semua tadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baik, kita kembali pada tadi. Di antara perkara yang paling berbahaya yang dihadapi oleh orang arif ialah kurang melaksanakan hak-hak rububiyah. Sama ada dengan kurang mengemukakan permohonan, sedangkan Allah Ta'ala menyuruh kita selalu berdoa. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Tu ayat berkenaan dengan bulan Ramadan kan. Kan sebelum tu ayat tu, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum falyasum. Lepas tu ayat tu, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Lepas tu disambung dengan ayat uhilla lakum la tasyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Baik. Dengan itu ia akan menyebabkan pergantungan kepada Allah menjadi lemah. Inilah merupakan ujian yang terpaksa dihadapi oleh orang-orang yang sampai kepada Allah, al-arif billah, al-usul, orang yang telah sampai pada Allah. Antara perkara yang dihadapi oleh orang-orang arif dan orang-orang yang menempuh perjalanan menuju pada Allah ialah kepahaman salah tentang karamah dan tidak memahami tentang tempat yang Allah tempatkan seseorang kepadanya. Sehubungan dengan itu, fasal ini hanya tertumpu kepada perbicaraan persoalan ini. Nampak?
Dia dah berada pada makam wali Allah, dah duduk kat makam wali Allah, tapi dah masa sama dia tak nak berdoa pada Allah. Sedangkan doa masih ditekankan lagi. Nabi pun masih berdoa. Betul tak? Sama juga dengan bab solat kata dia bagi orang awam. Walaupun dia dah tingkatan hebat ke dan sebagainya, belajar bab agama pun tinggi, tapi dia kata solat ni dah tak wajib dah, cukup hanya sekadar niat je lah, dia kata. Dan penting dia niat mana dah solat. Sedangkan Nabi pun solat. Siapa tinggi dia dengan Nabi? Kan? Tentulah Nabi lebih tinggi, lebih makam pada dia lagi. Masalahnya dia dah membolehkan benda yang tak boleh, ataupun tak bolehkan benda yang boleh. Nampak? Menghalalkan benda haram, haramkan benda halal dan sebagainya. Baik, antara perkara yang dinafi oleh orang arif ialah dan orang-orang yang menempuh perjalanan kepada Allah ialah kepahaman salah tentang karamah dan tidak memahami tentang tempat-tempat yang Allah Ta'ala tempatkan seorang pada dia. Contohnya dia berada pada makam Allah, makam wali Allah, ataupun pada makam tajrid. Makam tajrid itulah makam wali Allah Ta'ala lah. Satu lagi makam asbab. Asbab ni perlu usaha ikhtiar. Sehubungan dengan itu pasalnya tertumpu pada membicarakan persoalan ini sahaja. Kadang-kadang orang-orang arif terjerumus ke lembah penyakit ujub dan melakukan kesalahan. Nampak? Orang-orang arif billah pun ada penyakit ujub dia lagi lah, masih ada pada dia lagi, walaupun dah tingkatan tinggi. Sebabnya kita kena sentiasa lah muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhsabu. Dan juga kita jangan selalu memperemehkan orang lain. Walaupun kita ni contohnya kaki masjid. Ni kaki masjid. Aku ni Bilal, setiap hari datang ke masjid. Aku ni datang kuasa masjid. Aku mentadbir masjid. Aku ni imam masjid. Imam 1, imam 2, imam 3, ada imam besar, ada imam eksekutif, kan, sebagainya. Aku ni baca Quran fasih, dia baca Quran tak fasih, banyak sangkut. Nampak tak? Jadi kadang-kadang penyakit ujub masih ada lagi pada diri kita. Masih ada penyakit ujub. Itu sebabnya kita kena sentiasa muhasabah diri, kan, muhasabah diri kita. Kalau temu dalam kitab Bidatul Hidayah, kan, Imam Ghazali tu, kita jangan memandang remeh setiap orang, walaupun budak kecil ke, walaupun orang berdosa ke, walaupun orang kaya ke, orang miskin ke. Jangan kita anggap remeh pada mereka, kerana masing-masing ada, kan, kelebihan-kelebihan masing-masing. Contoh ni adalah kitab Bidatul Hidayah tu, kat belah-belah ujung, kan, ada pembahasan dia lah, kadang Imam Ghazali tu. Baik, sebaik sahaja cermin hati terselah, ia dapat merasakan cahaya, lalu disangka cahaya itu telah menghilangkan hijabnya kepada Allah. Jadi dia sangka diri dia dah bersih. Aku ni dah bersih, kan, aku ni orang rajin solat, rajin puasa, kan, aku ni semua rajin lah. So dalam bab ni semua bab rajin, betul. Nampak? Apa yang aku tak buat, semua aku buat, kan, daripada solat wajib, solat sunat, kan. Kita lihat dalam hadis berkenaan dengan wali tu. Hadis berkenaan wali tu kan disebut bahawa antara tanda wali ini maknanya senantiasa mereka melakukan perkara-perkara sunat, sehingga lah tangannya yang dia tangan yang dia membentang dengan dia. Kalau sebut dalam itu, barang siapa musuhi waliku, sesungguhnya aku mesti akan perang padanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang lebih dikasihi oleh aku di sisi aku, melainkan apa yang telah aku fardukan kepadanya. Sentiasalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunat, sehingga aku mengasihinya.
Apabila aku mengasihinya, akulah pendengaran yang dia mendengar dengan dia, akulah penglihatan yang ia melihat dengan dia, akulah tangan yang ia membentang dengan dia, dan kaki yang dia berjalan dengan dia. Sekiranya dia meminta padaku, nescaya aku berikan. Sekiranya dia mohon perlindungan padaku, nescaya aku berikan perlindungan pada dia. Itu hadis berkenaan dengan wali Allah Ta'ala tu. Hadis dalam hadis 40 tu, hadis Arba'in. Hadis Arba'in kan. Siapa ada mengaji hadis Arba'in, hadis 40, dia akan jumpa hadis itu. Barang siapa menyakiti waliku. Nampak? Jadi mereka sentiasa lazim berasunat. Antara sahabat yang hebat dalam ibadah ni tentang siapa? Sahabat yang hebat dalam ibadat ialah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni digelar sebagai Asy-Syabaq ilal khairi. Asy-Syabaq ilal khairi, orang yang perintis, orang yang mendahului dalam bab kebajikan. Sampai ke Sayyidina Umar pun tuan, nak lawan ataupun nak challenge Abu Bakar ni dalam bab kebajikan, memang Sayyidina Umar pun tak ada nak lawan. Tak ada lawan dia. Mana kalau contohlah, kalau ada orang itu dekat kampung itu ada orang sakit. Ke kampung sekian ada orang sakit. Jadi Sayyidina Umar pun nak pergi tengok orang sakit tadi. Sampai sana tengok Abu Bakar sampai dah. Sampai sana tengok Abu Bakar sampai. Dia dua sampai. Itu dia katakan Asy-Syabaq sin ba alif qaf. As-sabaq bersabdulah ilal khairi. Orang yang mendahului dalam bab kebajikan. Apa saja bab kebajikan. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar besok sebut dalam kitab syarah Riyadhus Salihin kan, Asy-Syabaq disebut dalam kitab tu gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi akhirat besok Sayyidina Abu Bakar akan dipanggil daripada setiap pintu syurga. Sedangkan orang berpuasa hanya dipanggil dalam pintu Ar-Rayyan. Satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Kan, mana Ar-Rayyan tu asal daripada kata Ar-Ray. Ray. Ray ni maknanya puas. Lawannya dahaga. Kan? Orang puasa dahaga. Akhirat besok dia puas. Tak ada dahaga lagi. Jadi orang yang banyak mengerjakan puasa, dia akan masuk dalam pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Orang yang banyak solat akan masuk dalam pintu As-Salah. Orang yang banyak berjihad pada Allah akan masuk dalam pintu jihad. Orang banyak bersedekah akan masuk dalam pintu sedekah. Sayyidina Abu Bakar ni dia akan dipanggil daripada 88 pintu oleh para malaikat. Sebab apa? Dia namanya As-Sabaq ilal khair. Orang yang mendahului dalam bab kebajikan. Gitu. Ada hadis tu kan? Siapa yang berpuasa akan masuk dalam pintu Ar-Rayyan. Cuma ada persoalan, bagaimana orang itu tak solat, adakah dia akan masuk dalam pintu Ar-Rayyan itu? Sedangkan dia banyak berpuasa. Sedangkan dia banyak puasa. Adakah dia akan masuk dalam pintu Ar-Rayyan? Jawapannya tidak. Kerana syaratnya mestilah solat yang pertama sekali. Kalau seandainya solat dia banyak, akan dipanggil daripada pintu solat. Kalau jihad dia banyak, kan, aksar jihad, maka dipanggil daripada pintu jihad. Kalau seandainya puasa dia banyak, akan dipanggil daripada pintu Ar-Rayyan. Dan kalau sedekah banyak, akan dipanggil daripada pintu sedekah. Betul-betul. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dipanggil pada setiap pintu. Dan syaratnya pula mesti mengerjakan solat. Benda yang fardu mesti didahulukan dulu dah. Salat imaduddin, kan, paman aqamaha faqad aqamaddin. Baik, kita lihat mula. Sebaik sahaja cermin hati terselah, dia dapat merasakan cahaya, lalu disangkakan cahaya itu menghilangkan hijab dia dengan Allah Ta'ala. Syekh ingin membetulkan kefahaman ini. Hijab sebenarnya masih berterusan. Nampak? Hijab masih ada lagi. Walaupun kita dah rasa tingkatan kita ni tinggi, hebat, kita orang hebat, kita orang agama kan, kita dah pergi haji, pergi umrah semua. Haji setiap tahun, umrah setiap tahun kan pergi.
Walaupun kita rasa kita ni hebat dalam beragama, mendahului dalam kekawan yang lain dah. Kadang pergi umrah, kita selfie depan Kaabah. Lepas tu tunjuk ke kawan. Kita rasa kita macam, wah hebatlah aku ni. Kan, orang lain masih ketinggalan. Contohlah macam tu. Contoh, ni contoh je tuan-tuan. Tuan-tuan jangan marah pula. Ni nak bersihkan jiwa. Nak bersihkan jiwa, kesihatan kita. Sebab semua masih ada kelemahan. Para ustaz-ustaz, para asatizah pun itu juga. Masing-masing ada kelemahan, kurang dan sebagainya. Jadi setiap kali satu hijab hilang, satu hijab lain pula timbul. Macam tu. Mana hijab tu masih berterusan, kata musannaf. Dalam sebuah hadis menjelaskan hijabnya itu ialah cahaya. Mana dia hijab dia? Cahaya itulah. Cahaya itulah sebenarnya hijab. Kata musannaf. Cahaya nur itu adalah hijab. Sekiranya dibongkar sudah tentu kesucian wajahnya Allah membakar segala yang dapat ditangkap oleh mata kasar. Sekiranya dibongkar sudah tentu kesucian wajahnya Allah. Cuma wajah Allah Ta'ala ni tak boleh diserupakan dengan wajah kita lah. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Allah. Maksudnya wajah Allah ni ya zat Allah. Ini termasuk dalam kumpulan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat kan, yang dibahaskan oleh para ulama, para asatizah, kan? Dalam radio IKIM pun kadang bahas berkenaan ayat mutasyabihat. Baik. Jadi hijabnya ialah cahaya. Sekiranya dibongkar sudah tentu kesucian wajahnya membakar segala yang dapat ditangkap oleh mata kasar. Hadis riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apabila anda melipat alam dari ingatan anda, hilanglah hijab. Apabila anda melipat alam dari ingatan kita, hilanglah hijab. Itu juga apabila anda melipat nafsu, hilanglah hijab. Dan yang kekal hanyalah Allah Ta'ala yang maha batin. Bila kita lipat nafsu kita, ada mana lipat nafsu ni, lawan nafsu lah. Lawan nafsu. Nafsu ni tak pernah habis pun. Bulan Ramadan pun masih lagi nafsu ada. Kan? Yang diikat tu syaitan. Iza ja'a Ramadan futihat abwabal jannah wa wulikat abwabun nar wa susilatil syayatin. Apabila datangnya Ramadan, maka maka dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Pintu-pintu neraka ditutup dan dikunci ataupun diikat, kan, segala jin syaitan. Diikat semula. Jadi membahaskan hadis ini, syaitan diikat. Jadi ada persoalan lah. Ya Rasul, ada persoalan. Kenapa bulan Ramadan masih ada dosa maksiat lagi? Kenapa ada orang tak puasa di bulan Ramadan? Ini ada berbagai persoalan lah. Ada pendapat menyatakan yang diikat itu ialah syaitan yang besar-besar. Syaitan yang kecil-kecil tak diikat. Ada pula menyatakan syaitan tak diikat. Cuma maksiat kurang. Maksud dengan diikat itu ialah macam sindiran lah. Kata-kata sindiran saja. Kurangnya kesalahan ataupun kurangnya dosa dan maksiat yang berlaku. Macam tu. Kenapa? Kerana manusia berpuasa. Kerana manusia berpuasa. Sebabkan berpuasa menahan lapar dari nafsu kurang. Sebabnya kita digalakkan sentiasa, kan, berpuasa. Kerana syaitan itu mengalir ataupun berjalan dalam saluran darah manusia. Jadi bila kita kelebihan puasa, kelebihan Ramadan. Baik. Tidak mestilah wujud keyakinan ini. Setiap kali anda merasakan hampirnya dan zahirnya Allah, anda bergerak kepada kedudukan yang hampir. Anda membolehkan anda merasakan anda hampir dan juga zahir. Syekh Ibn Athaillah menyatakan dalam dia punya kata-kata hikmah yang pertama dalam bab ini, bab ketiga ini, innama hajabal haq anka syiddatu qurbihi minka
wa innama ihtajabat li shiddati zuhurihi wa khafiya anil absar li'azami nurhi. Sesungguhnya yang menghalang Allah Ta'ala daripada anda adalah terlalu hampirnya Allah kepada anda. Itu sebenarnya. Sesungguhnya yang menghalang anda daripada anda adalah terlalu hampirnya Allah kepada anda. Kita terlalu hampir pada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhalang kerana sangat jelasnya Allah, dan dia sama tidak kelihatan daripada penglihatan sebab besarnya cahaya Allah. Wa khufiya an absar li'azabi nurihi. Nampak? Jadi terlampau hampir pun tak nampak juga. Kan? Contohlah tangan kita letak terlampau hampir kat mata kita. Nampak tak tangan tadi? Tak nampak pun. Nampak macam oi konting di tangan dia ni. Kan biasa waktu kecil kan kita letak tangan macam ni kan. Kau nampak tak tangan kau? Kalau tangan kau putih, mana kau nak mampu gitu. Tak? Dululah kecil dulu. Kan? Letak tangan kat sini. Nampak hai halusnya tangan kan? Gitu. Nah. Benda yang terlampau dekat biasanya kita pun tak nampak. Terlampau jauh pun tak nampak kan? Itu biasalah. Sebagaimana murid mempunyai adabnya di dalam mengemukakan tuntutan dan permohonan kepada Allah sebagaimana disebut oleh Syekh sebelum ini, orang arif juga punya adab-adabnya ketika mengemukakan tuntutan kepada Allah. Semana adab juga. Wali-wali Allah Ta'ala pun mesti ada adab. Apalagi orang awam. Kan? Kita dengan kawan ke bila bercakap pun mesti ada adab. Dalam masjid pun ada adab. Kan? Malahan ada pula seruan kan, ajarlah adab sebelum diajarkan ilmu. Adab tu pun penting juga. Banyak orang-orang zaman sekarang ni berilmu tinggi kan, tapi tak beradab. Adab pun penting, kena jaga. Baik. Sehubungan dengan itu, Syekh menyebutkan di sini adab orang arif ialah berdoa. Ini antara adab orang arif. Walaupun orang arif ni, orang tingkatan wali ni pun, walaupun dia dah wali pun masih lagi ditekankan berdoa pada Allah. Tak boleh tidak, mesti berdoa. Jangan tinggalkan pada berdoa. Ad-du'a mukhul ibadah. Kan? Doa itu ialah otak ibadat. Doa ialah otak ibadat. Siapa yang beribadah tapi tak berdoa, macam tak ada otak. Macam tak ada otak, tuan-tuan. Sebab ada separuh orang dia tinggal doa. Lepas sembahyang kan, terus angkat punggung cabutlah. Imam tengah wirid ke patut imam doa kan. Tak payah doa lah imam kita. Kan? Aku nak cepat ni. Doa untuk diri sendiri ni pun tak ada. Lepas sembahyang terus bangun cabut. Sekurang-kurangnya doa lah untuk diri sendiri, walaupun imam tak berdoa lagi, ataupun imam masih wirid lagi ke depan. Tapi disebabkan nak cepat, doa lah untuk diri sendiri kan. Dan mengukuhkan permohonan pada Allah atas dasar melaksanakan kewajipan ubudiyah. Ubudiyah mana kehambaan kepada Allah Ta'ala, dan mengagungkan makam rububiyah, makam ketuhanan. Makam rububiyah, makam ketuhanan yang ada pada Allah. Sampai etikat yang pemberian yang diberi Allah Ta'ala ada sesuatu yang telah ditakdirkan semenjak azali lagi. Ia hanya semata-mata kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Nampak? Walaupun sesuatu terjadi pada diri dia, berbagai ujian yang dia hadapi, sebab wali Allah pun bukannya maksum yang sebelumnya saya nyatakan. Yang maksum ialah para Nabi dan Rasul je. Wali Allah masih ada buat kesilapan dan kesalahan. Cuma kita nampaklah kesalahan, kelemahan dia tu, kita nampaklah sebab dia wali. Kan? Nak jumpa wali pun susah. Kan? Kalau diizin Allah Ta'ala pun barulah kita dapat jumpa wali Allah. Kalau tak izinkan tak adalah. Kan? Dan wali Allah Ta'ala ni pun masih terikat dengan qada dan qada Allah Ta'ala. Dia masih terikat lagi walaupun dia wali. Masih terikat. Kan? Dia akan mengikut juga apa yang telah ditetapkan Allah Ta'ala di zali terhadap diri dia. Kasih buat situ. Adab orang alif bila berdoa,
dan mengukakan permohonan kepada Allah atas dasar melaksanakan kewajipan ubudiyah, kehambaan kepada Allah, dan mengagungkan makam rububiyah, makam ketuhanan. Di samping etikat yang pemberian yang beri Allah Ta'ala adalah sesuatu yang telah ditakdirkan semenjak azali lagi. Ia hanya semata-mata kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Syekh sebutkan itu, Syekh menyatakan la yakun talabuka tasabbaban ilal ata' minhu fayakillu fahmuka anhu wal yakun talabuka al-izhari ububiyah wa qiyaman li huquqil rububiyah. Kaifa yakunu talabuka al-lahiq sababan fi ata'is sabiq fi ata'ihi as-sabiq. Ini persoalan. Jalla hukmul azali ayyan dafa ilal ilali wa inayatuhu fika la li syai'in minka wa aina kunta hina wajahatka inayatuhu wa qabalatka riayatuhu lam yakun fi izalihi ikhlasul a'mal walau wujudul ahwal bal lam yakun hunaka illa bi makhdil afdal wa azimil nawal. Janganlah permohonan anda menjadikan sebab turunnya pemberian Allah, mana berkeyakinan bahawa turunnya pemberian itu kerana permohonan anda, sehingga mengakibatkan sedikitnya kepahaman anda terhadap Allah Ta'ala. Janganlah permohonan anda menjadikan sebab turunnya pemberian Allah, mana dalam kurungan itu berkeyakinan itu ialah kerana permohonan anda, sehingga mengakibatkan sedikitnya kepahaman anda terhadap Allah Ta'ala. Tetapi naklah permohonan anda itu hanya demi menampakkan perhambaan anda kepada Allah dan memenuhi hak-hak ketuhanannya. Kita sangka kita ni orang bersih, maka Allah Ta'ala memperkenankan doa kita. Itu salah pemahaman, kata Musannif. Tetapi naklah permohonan anda tadi hanya demi menampakkan perhambaan diri kita. Kita doa tadi sebabkan kita hamba. Kita berada pada makam hamba. So kita berdoa. Kan, jangan kita anggap dengan doa tadi pula Allah Ta'ala memperkenankan kita sebab kita ni orang bersih. Kan? Oh, ni orang bersih ni. So aku ni orang bersih sebab Allah Ta'ala perkenankan doa aku. Baik. Kepada Allah dan memenuhi hak-hak ketuhanannya. Bagaimana mungkin permohonan anda yang datang kemudian boleh menyebabkan pemberiannya yang telah ditentukan terlebih dahulu? Kata Musannif, mana mungkin permohonan anda yang datang kemudian, kita berdoa kemudian, sedangkan tentuan Allah Ta'ala azali dah dulu lah lagi. Sama ada kita ni orang susah ke, orang senang dan sebagainya. Kan? Kita ni orang taat ke tak taat, memang dah tulis azali dulu dah. Kita ni doa kemudian. Kita minta kita jadi orang soleh, kita orang bagus. Macam tu. Kalau macam tu ustaz, tinggallah berdoa, apa nak doa lagi? Dah ada kat Zali dah tertulis dah. Kan? Kita ni orang taat ke tak taat? Kita kena tetap berdoa. Sebab kita ni hamba. Kan sebut kata tu. Tugas hamba ialah berdoa. Untuk demi menampakkan perhambaan diri kita kepada Allah Ta'ala, kan? Dan memenuhi hak-hak ketuhanan dia. Sebab dia Tuhan. So kita kena minta pada dia. Gitu. Bagaimana mungkin permohonan anda yang datang kemudian boleh menyebabkan pemberiannya yang telah ditentukan lebih dahulu? Nampak? Maha Agung mana tak masuk akal bila hukum azali disandarkan kepada elat, iaitu beranggapan bahawa anda menyebabkan datangnya pemberian Allah Ta'ala. Maha Agung Allah Ta'ala, bila hukum azali tandakan kepada elat. Elat di mana sebab lah. Sebab, dengan sebab berdoa, maka Allah lah perkenankan. Sebab musabab. Dengan sebab berdoa, maka Allah Ta'ala perkenankan. Dengan sebab kita tak keluar ke jalan tu, maka kita tak kena langgar. Disebabkan kita keluar, kita kena langgar. Itu dia kata sebab musabab. Dia sebab dulu, musabab kemudian. Musabab ni apa benda ustaz?
musabab ini ialah natijah. Natijah. Kan? Natijah daripada perbuatan kita itu. Disebabkan kita keluar ke jalan raya, kita kena langgar. Kita kena langgar kan? Itu dia katakan natijah ataupun musabab dia. Baik. Perhatikan Allah kepada anda bukanlah kerana sesuatu yang datang daripada anda. Jadi perhatian Allah Ta'ala pada anda tadi bukan kerana sesuatu yang datang daripada anda. Di manakah anda berada, perhatian Allah mendatangi anda dan pemeliharaannya mengunjungi anda. Di zaman azali, zaman kekal abadi, tidak ada amal ikhlas dan tak ada hal keadaan, bahkan tidak ada sesuatu pun kecuali semata-mata anugerah. Kalau kita lepas bayang tadi, kita ikutlah imam itu terus bangun saja kan. Kalau bagaimana pun doa ni mesti ada sudah. Ya. Tapi kalau dia bangun sambil berjalan tu dia berdoa macam mana Ustaz? Sambil berjalan. Ada sudahan. Kita tak ada alap lah. Tak ada alap dah berjalan kan. Itu macam makan berjalan. Sambil makan berjalan kan. Sebab kalau ikutkan Nabi pun tak pernah orang kata berdoa ketika berjalan. Pernah dengar ke Nabi berdoa ketika berjalan tak? Tak ada kan? Hatta kalau kita nak musafir pun biasanya kita akan berdoa sebelum kenderaan bergerak tak? Sebelum kenderaan bergerak tu kita doa. Cuma kalau ketika kenderaan berjalan tiba-tiba berlaku situasi yang tak dijangka, masa tu mungkin juga kita berdoa lah. Kan? Contohlah kapal terbang tiba-tiba masuklah kawan tu dah gede. Oh, dia dah cemas dah. Sebab dia tak pernah alami keadaan tadi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah hamba-Mu ini. Gitu kan? Kan biasa siapa naik kapal terbang kan, bila masuk ya awan tu kan, deg tu kan. Dia dah bunyi bergoncang dia punya kapal terbang tu. Ada masanya pula tengah-tengah berada di atas tiba-tiba menjunam ke bawah. Hilang dia punya kontrol kan. Tiba-tiba jatuh ke bawah. Kan? Mana jatuh dalam contohnya 1000 kaki lah. Lepas tu naik balik kan macam tu. Kan ada kapal terbang jenis macam tu. Ada masanya. Siapa pernah alami macam tu juga. Tengah dia nak naik tu tiba-tiba jatuh ke bawah. Sebaik tak jatuh ke bawah langsung. Kan masa itulah orang kata kita punya jantung ni macam tak bergerak dah betul. Bila keadaan macam tadi. Kalau situasi macam tu ya mungkinlah tuan bolehlah kita berdoa. Ataupun mungkin orang kata tengah sembahyang tiba-tiba berlaku gempa bumi. Kan gempa bumi lah, dah beroyang tiang masjid pun bangun cabut lagi sambil berdoa pada Allah. Ya Allah Tuanku, ampunkanlah dosaku ini hamba-Mu ini. Jadi kemungkinan macam tu bolehlah. Bolehlah kan? Mana dalam keadaan darurat macam tu bolehlah kita berdoa sambil berjalan berdoa. Macam tu. Tapi kalau keadaan tenang biasa je kan, apa nak berjalan sambil berdoa. Sebaik-baiknya adab kita lah dengan Allah Ta'ala. Sebaik-baiknya duduklah macam tu. Walaupun tu diri sendiri kan macam tu. Je. Mana keadaan, tengok keadaan lah. Kalau darurat macam tadi, gempa bumi kan, macam tu barulah boleh berdoa macam tu. Sebab ada orang cabut bila bergegar dia cabut lah, stay lagi. Kita tengok yang dekat mana Indonesia bergegar kan, dia ada rakaman CCTV tu. Khusyuk macam mana pun cabut. Khusyuk macam mana tak imam pun cabut. Yalah tak boleh buat apa je tu. Dah kira darurat lah. Nyawa perlu diselamatkan Ustaz kata. Nyawa perlu diselamatkan. Habis kalau macam mana orang KU macam mana? Tengah sembahyang. Orang KU tengah sembahyang tiba-tiba bergegar. Siapa perlu diselamatkan? Diri kita ke orang KU? Diri kita ke orang KU perlu diselamatkan? Kalau sampai angkatlah dia lah, bantulah angkat dia kan, selamatkan dia lah macam tu. Baik, lain soalan?
Habis Okey, tak ada, cukup sampai tu. InsyaAllah. Terakhirlah kita punya tuliah sebelum masuk raya kan. Lepas raya lah insyaAllah, jumpa balik insyaAllah. Kitab yang kedua pun tak sempat kita baca. Saya pun buat satu kitab je. Satu ni kitab lain lah. Syarah Riyadhus Salihin. Kitab yang ni pula buat. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bil nuri ma'rifataka wa aftanana fil arifin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwwun karim rahibbul wa'afa wa fa'anna ya karim. Allahumma barik lana fi syahri ramadan wa balighna lailatul qadr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samasatil ada. Asana bi zitil jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala allazi la yamut. Allahumma sib anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah